Larut Matang suatu ketika dahulu menjadi kaya dengan penebuan biji timah dalam tahun 1840. Bandar Taiping yang terletak dalam daerah ini turut menjadi penting terutama ketika zaman penjajah. Bandar tertua yang dikenali sebagai bandar warisan hari ini bukan sahaja menyimpan pelbagai sejarah lampau tetapi juga mewarisi tinggalan bangunan lama yang masih wujud hingga kini. Bandar yang dahulunya mundur telah berubah menjadi maju dan sibuk. Keindahan bandar ini banyak disumbangkan oleh warisan bangunan bersejarah. Pecinta sejarah pasti jatuh hati dengan reka bentuk bangunan kolonial yang masih wujud di bandar ini. Terdapat bangunan di Bandar Taiping telah disenaraikan di antara 33 bangunan sebagai bangunan pertama di negara ini. Taman Tasik Taiping ditubuhkan pada tahun 1884 merupakan taman awam yang pertama dan tercantik di Malaysia. Taman Tasik Taiping masih mengekalkan ciri-ciri alam semula jadi ini menjadi tarikan pelancong serta penduduk setempat sebagai tempat beriadah yang mempunyai pelbagai flora dan fauna. Pusat Ekopelajaran Hutan Paya Laut Matang, Taiping yang terletak di Kuala Sepetang menjadi destinasi pelancongan yang amat popular dengan kemudahan seperti pondok rehat, chalet, JT boat, tandas dan tapak perkhemahan. Lokasinya terletak 10 km dari Bandar Taiping. Antara kemudahan lain yang disediakan ialah lingkaran pelantar atau broadwalk sepanjang 1.5 km yang membolehkan pengunjung melihat dengan lebih dekat pokok-pokok bakau dan haiwan-haiwan yang hidup di kawasan hutan paya bakau ini. Di bawah pengurusan yang sistematik oleh Jabatan Perhutanan Negeri Perak, pusat ini turut menyediakan informasi mengenai hutan paya bakau dan aktiviti di sekitarnya iaitu di Pusat Interpretasi. Segala maklumat mengenai hutan paya bakau tersedia dan dipamerkan di galeri yang terdapat di pusat ini. Hutan Paya Laut Matang merupakan destinasi utama ekopelancongan negeri Perak. Malah ia juga tersenarai dalam Pelan Ekopelancongan Kebangsaan. Berkeluasan 40,000 hektar, hutan Paya Laut Matang menguasai hampir 7.1% daripada hutan paya laut di Malaysia. Ia mula digezet sebagai hutan simpan kekal pada tahun 1906. Hutan Paya Laut Matang dibahagikan kepada 4 zon utama iaitu perlindungan, pengeluaran terkawal, produktif dan zon tidak produktif. Aktiviti penerbangan dijalankan di zon produktif. Sistem penerbangan dilakukan secara sistematik mengikut giliran terbangan apabila mencapai usia matang dengan purata diameter antara 14 hingga 19 cm. Antara spesies bakau yang turut terdapat di hutan paya laut ini ialah bakar kurap, tumu merah, rotan bakar, nibung, teruntung putih, piai lasa dan sebagainya. Antara spesies kayu yang digunakan secara komersial ialah
pokok bakau minyak yang digunakan sebagai arang, cerucuk dan kayu api, manakala akarnya dijadikan kraftangan. Arang yang dihasilkan dari pokok ini adalah berkualiti tinggi berbanding spesies paya laut yang lain. Kilang kayu arang di Kuala Sepetang memang tersohor dengan kerja-kerja pembakaran arang dari kayu bakau sejak 1930-an lagi. Kayu yang ditebang tidak diangkut dari lori tapi melalui suatu laluan air di tengah-tengah kilang. Fenomena air pasang memudahkan penghantaran kayu-kayu bakau yang menggunakan bot. Setiap potongan kayu mempunyai berat kasar 25 kg. Batang-batang kayu akan disiat kulitnya dahulu, kemudian disusun rapi untuk dimasukkan ke dalam dapur pembakaran. Batang-batang kayu disusunkan secara menegak dan setiap susunan boleh memuatkan 15,000 batang kayu secara membulat. Setelah batang-batang bakau disusun dalamnya, pintu dapur akan ditutup dan disimen. Hanya bukaan bawah sahaja terbuka untuk dimasak kayu api. Proses pembakaran ini mengambil masa sebulan. Arang kayu yang siap akan dilonggok, dipecah mengikut saiz. Ia akan dibungkus dengan kertas coklat atau digunikan. Arang kayu mendapat pasaran tempatan untuk kegunaan tumbuh-tumbuhan seperti pokok orkid dan bahan bakar untuk sate, ikan dan barbecue. Arang kayu kita juga mendapat permintaan pasaran di Jepun dan Korea Selatan. Lebih kurang 50 minit perjalanan menaiki bot dari jeti Pusat Eko Pelajaran Hutan Paya Laut Matang, terdapat tapak perkuburan prasejarah di Pulau Kalumpang. Perjalanan ke tapak perkuburan tersebut akan menyusuri Sungai Reba di mana terletaknya perkampungan nelayan di kiri dan kanan laluan tersebut. Antara aktiviti yang terdapat di laluan ini ialah penternakan kerang dan peternakan ikan dalam sangkar. Pertengahan perjalanan ke Pulau Kelumpang, terdapat satu lagi perkampungan nelayan iaitu Bagan Kuala Sangga di mana turut terdapat khidmat sewa penginapan chalet terapung yang boleh memuatkan seramai 40 orang yang dikatakan berharga ringgit Malaysia RM108 seorang. Tapak arkeologi Pulau Kalumpang ialah bekas tapak penyelidikan dan ekskavasi arkeologi. Penyelidikan telah dimulakan sejak tahun 1928. Antara artifak yang dijumpai ialah rangka manusia, manik daripada batu dan kaca, seramik Timur Tengah, tembikar tanah dan pelbagai lagi. Hingga kini, hanya kulit-kulit kerang yang dipercayai berasal dari masyarakat prasejarah yang pernah tinggal di pulau ini masih dapat dilihat. Kunjungan ke Larut Matang sudah pasti akan memberikan pengalaman yang berbeza kepada para pengunjung. Daerah ini bukan sahaja mempunyai banyak khazanah sejarah, malah terdapat tempat-tempat yang menarik untuk dilawati serta menjadi persinggahan dan percutian bersama keluarga.